اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalan haram al-masih bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuq ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian ataupun tazkirah maghrib ini online. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada Allah Taala. Dan hari ini maghrib ni kita tujukan terus untuk surau Al-Ikhlas Bandar Baru Bangi, surau Al-Ikhlas Bandar Baru Bangi section 4 tambahan. Mohon share kawan-kawan di section 4 tambahan Bandar Baru Bangi, insya-Allah. Sama-sama insya-Allah. Kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Mohon share sahabat-sahabat di Bandar Baru Bangi section 4 tambahan, insya-Allah. Share dulu. Share pada grup surau Al-Ikhlas, insya-Allah. InsyaAllah. Kita teruskan hari ini sambungan pagi tadi surah Al-Baqarah dalam nota My Quran Time, insyaAllah. Juzuk kedua, insyaAllah. My Quran Time nota juzuk kedua ayat 149, insyaAllah. 149 surah Al-Baqarah, insyaAllah. Sama-sama kita baca, sambil-sambil kita share. Kita teruskan bacaan kita sambil menunggu isyak, insyaAllah, ya. Jadual patutnya hari ini surah Al-Ikhlas kita teruskan juga online, insyaAllah. Kita doa terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 149 yang mewakili ataupun diringkaskan maksudnya kiblatkan Kaabah walau di mana kita berada. Kita ni tak ada ke mana kita berada, tetap kita berkiblatkan Kaabah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 149. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan daripada mana pun engkau, yakni Muhammad SAW, keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu adalah benar-benar ketentuan daripada Tuhanmu. Allah tidak pernah lalai terhadap setiap perkara yang kamu lakukan. Al-Baqarah ayat 149. Allah perintahkan Rasulullah SAW, ya,
daripada mana arah kita, daripada mana kita pergi, keluar ke mana kita perintahkan hadapkan wajah kita terus ke Masjidil Haram, kiblat kita yang sebenarnya. Sesungguhnya itu dah benar-benar ketentuan daripada Tuhanmu. Maksudnya Allah dah perintah, itulah yang terbaik, kebenaran yang perlu diikuti. Allah tidak pernah lalai terhadap setiap perkara yang kamu lakukan. Jelas ni mesej kat kita, Allah tak pernah leka, Allah tak pernah lalai. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah mengintai sebenarnya kita. Maksudnya kena renung, Allah tak pernah sikit pun sesaat pun Allah leka daripada kita. Maksudnya kita kena hati-hati apa yang kita buat. Kupasan ayat tersebut, dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan Rasul agar menghadap wajah ke Masjidil Haram walau di mana pun baginda berada, baik ketika bermukim yakni menetap atau sedang bermusafir. Jelas, maksudnya mesejnya kemana Nabi pergi, maksudnya kita pun kemana kita pergi sebagai umat Rasulullah SAW, ya, menghadap Allah Ta'ala tetap kita teruskan, iaitu berlandaskan hadap kita terus kepada Masjidil Haram. Solat di mana pun kita tetap menghadap kiblat. Sekarang dah moden, penuh dengan teknologi, senang kita nak mencari kiblat kita. Berbeza zaman dulu. Walaupun keadaan dalam musafir. Ini kerana ada sahabat yang menyangka mereka perlu menghadap Masjidil Haram apabila mereka berada di masjid Nabi sahaja. Sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Dalam ayat ini Allah SWT menekankan bahawa walau di mana saja kita berada, termasuklah apabila keluar dari Madinah, kita perlu menghadap ke Masjidil Haram sebagai arah kiblat yang telah ditentukan. Kemana saja kita pergi, kiblat tetap sama, iaitu Kaabah di Masjidil Haram. Ini dipesankan kita. Sesungguhnya itu adalah benar-benar ketentuan daripada Tuhanmu. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Ya, maksudnya sesungguhnya itu adalah benar-benar ketentuan daripada Allah SWT. Semua telah ditetapkan Allah SWT untuk kita menghadap kiblat. Perintah Allah yang sebenarnya. Allah SWT juga memberitahu bahawa perubahan kiblat itu adalah perintah daripadanya. Maka janganlah berasa ragu dan bimbang. Ini kerana psikologi orang Yahudi di Madinah. Apabila ada perubahan dalam isu arah kiblat, mereka seolah-olah tidak boleh menerima perintah tersebut. Kedegilan Yahudi. Masih lagi terus degil ego dengan keputusan sendiri. Dia tak hendak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedegilan. Bukan sekarang, dulu lagi dah. Memang hebat. Walaupun di psycho macam mana pun tetap akan berpegang teguh dia sebagai Yahudi. Tak hendak perintah Allah Ta'ala, tak nak puluh Rasulullah SAW. Jangankan kata mereka, kita sendiri pun mungkin akan berasa sedemikian. Setelah sekian lama sesuatu yang telah sebati dengan diri perlu diubah, dibuang atau dihapuskan. Namun selagi jalannya mengikut hidayah Allah, maka taatlah kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan katakan Yahudi saja, kata penulis. Ya, kata dalam nota ini bukan kata Yahudi je. Kita sendiri pun mungkin akan merasa sedemikian juga. Pasal apa? Perangai lama tak boleh dibuang. Contoh arak. Hari ini tadabbur hari ini, arak dikatakan haram. Bukan dikatakan, dah dihukum haram. Arak hari ini. Juzuk ke-7 hari ini. Ya, masih diulang lagi arak. Arak tetap haram.
7 kali, 9 kali ke 7 kali diulang. Arak tu memang haram. Pasal apa? Ia sebagai penutup pemikiran manusia. Kita elok pemikiran kita boleh terbuka luas, boleh mikir yang terbaik. Tapi bila minum saja arak, terkena saja arak tu menutup segala pemikiran kita. Tu yang jadi rosak. Bila rosak, dia takkan terima hukum Allah Subhanahu. Yang dah sebati memang payah nak dibuang. Ini contoh. Ya, dulu nak buang, nak tukar kiblat, masih lagi tak terima juga Yahudi. Sebahagian terima, sebahagian tidak terima. Yang tak terima tu masih kedegilan hebat. Sekarang nak bertukar pada yang baik pun tak mau. Mengelak pada arak, nak keluarkan pada arak. Tak hendak juga. Yang hebat yang Islam sokong juga bab arak. Ni kena renung kita. Pasal apa? Dah sebati dengan arak. Maka taatlah perintah Allah Ta'ala. Ya, selagi jalannya mengikut hidayah Allah, maka kita taatlah pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, dan tidaklah Allah lalai dengan apa saja yang kamu lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengambil kira segala perbuatan kita, akan membalas segala yang kita lakukan. Tidak ada yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kena ingat, kita hebat macam mana kita di dunia, kena ingat Allah perhatikan kita. Kata ulama, Allah mengintai kita. Kita mengintai, kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Tapi Allah Maha melihat. Kalau mengintai, macam mana? Cuba renung tuan-tuan. Cuba kita fikirkan, bila Allah mengintai, dia tetap nampak. Tu Allah tu Maha melihat. Ulang balik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengambil kira segala perbuatan kita dan akan membalas segala yang kita lakukan. Tidak ada yang terlepas daripada pandangannya. Apa yang kita buat akan tetap dibalas. Tak terleka pun sedikit masa, sesaat pun Allah tidak terleka ataupun terlalai daripada memandang kita. Ayat seterusnya, ayat 150 Al-Baqarah, meringkaskan kita penekanan terhadap kiblat ke arah Masjidil Haram. Ya, masih sambung lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah lialla yakuna linnasi alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala tahshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. Maksudnya, dan daripada mana pun engkau yakni Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajah kamu ke arahnya, agar tiada lagi sebarang alasan yang boleh digunakan oleh sesiapa saja terhadap kamu, yakni dalam isu peralihan kiblat, kecuali alasan-alasan dangkal daripada orang-orang yang zalim di kalangan mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka itu, tetapi takutlah kepadaku, dan demikian juga terhadap wajah kamu. Hadapkanlah wajah kamu ke arahnya, agar aku sempurnakan hikmat Allah kepada kamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 150. Ya, maksudnya kena renung kita, tak boleh main-main. Perintah Allah Ta'ala tetap
kena teruskan mana ayat 150, ke mana saja kita pergi diperintahkan oleh Rasulullah, dan kita juga supaya menghadapkan wajah kita kepada Masjidil Haram, dan di mana saja kita berada, hadapkanlah wajah kita kepada Masjidil Haram. Maksudnya tiada lagi alasan, tiada sebarang alasan yang boleh digunakan oleh siapa saja terhadap kamu dalam isu peralihan kiblat, kecuali alasan-alasan dangkal daripada orang-orang yang zalim di kalangan mereka. Janganlah kita takut kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan juga diperintahkan Allah Taala menghadapkan wajah kita ke arahnya, agar Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan hikmat Allah kepada kita, dan agar kita mendapat petunjuk seterusnya, insya-Allah. Kupasan ayat. Allah SWT mengulangi perintah pada ayat 149 di dalam ayat ini, iaitu 150, ya, diulang balik. Sekali lagi Allah SWT memerintahkan Rasulnya beserta kaum muslimin untuk menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah, walau di mana pun mereka berada dan di dalam keadaan apa pun, sehingga menjadi pedoman dan panduan ketika menunaikan ibadah solat. Nampak? Tak kira sembahyang macam mana pun, kita tetap akan ke kiblat akhirnya. Mengapakah perintah ini diulang berkali-kali? Ditulis dalam nota ini. Ini menunjukkan betapa perintah tersebut sangat penting untuk diingatkan. Seperti mana jika kita mahu mengubah jalan hidup yang dahulu, kita perlukan lakukan amalan itu berkali-kali, bahkan pengulangannya demi pengulangan, supaya ia melekat di hati. Sama juga dengan perintah hijrah. Bila kita disuruh hijrah, kita terus mengulang sampai ada lekatan pada hati kita. Apakah tujuan sebenar pengulangan ini dilakukan? Tujuannya agar musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan Yahudi dan Nasrani tidak mempunyai ruang alasan untuk mengingkari dan menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina zalamu minhum fala tahshawhum wahshawni. Yakni maksudnya, kecuali alasan-alasan dangkal daripada orang-orang yang zalim di kalangan mereka, maka janganlah kamu takut kepada mereka itu, tetapi takutlah kepada aku, yakni Allah. Ni ayat ni diperintahkan jangan kita percaya dengan alasan-alasan dangkal daripada orang yang zalim, contohnya Nasrani dan Yahudi, ya, di antara mereka. Jangan kita takut dengan mereka, jangan kita bimbang dengan mereka. Yang paling kita bimbang ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal ini perintahnya sebagai orang yang beriman. Lafaz zalim dalam ayat ini bermaksud degil, tidak mahu mengikut arahan. Maka jika masih ada yang ingkar untuk mengubah kiblat, abaikan sahaja mereka. Mereka sebenarnya sudah tidak ada hujah untuk menindakkan kiblat ke Masjidil Haram. Kalau ada yang berhujah juga, itu kerana mereka adalah orang yang zalim, iaitu mereka yang masih lagi hendak berhujah walaupun tidak ada bukti yang benar. Ternyata mereka hanya mahu berdebat sahaja. Ni. Okay, kalau perangai suka berdebat, suka menyoal, suka melenting tentang perintah Allah Ta'ala, sama dengan perangai Yahudi dan Nasrani, yang boleh dipanggil orang yang zalim. Zalim dengan diri dia sendiri, zalim dengan orang lain pun sama juga. Ni pasal zalim ni dikira menindakkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ingkar dia. Manakala kita pula tidak perlu takut kepada mereka yang zalim, tetapi takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Di saat takut kepada Allah, sebenarnya kita sedang menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah. Tidak seperti manusia, di saat kita takut kepada mereka, kita akan menjauhinya. Semua ini adalah bertujuan untuk menyempurnakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Justru apakah nikmat itu? Nikmat itu ialah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasalah mencari dan usahakanlah dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan menghadap kiblat tepat pada masa waktu, kerana ini adalah tanda kurniaan yang sedang dinikmati. Dipesankan kita, pastikan kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala. Pastikan kita menghadap kiblat tepat pada masa waktu. Maksudnya tepat, maksudnya cek selalu kiblat kita sembahyang. Yang kedua, cek masa kita. Jangan tangguh, jangan kita lambatkan waktu solat. Pasal itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sedang nikmati. Habis ayat 150, kita terus masuk 151. Ayat 151 meringkaskan ni cara Rasulullah SAW mendidik umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sebagaimana kami telah mengutuskan kepadamu seorang rasul, yakni Muhammad SAW, daripada kalangan kamu, yang membaca ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran, hikmah dan hikmah sunnah Rasulullah SAW, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Ayat 151. Diingatkan kita dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad yang menghadap Masjidil Haram lagi, diingatkan lagi, kemudian hadapkanlah wajah kita ke arah agar tiada lagi sebarang alasan boleh digunakan oleh siapa sahaja terhadap kita dalam isu peralihan kiblat, kecuali alasan yang dangkal juga daripada orang-orang yang zalim antara mereka. Silap. Sebagaimana kami telah mengutuskan kepadamu seorang Rasul Muhammad kepada kalangan kamu, yang membaca ayat-ayat kami, iaitu menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran, kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, yang mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Tuh, kita bila Quran, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sunnahnya Rasulullah SAW. Al-Baqarah. Kupasannya kita tengok. Ayat ini telah memberikan kita kefahaman bagaimana Nabi SAW memimpin Mekah dan Madinah sehingga umat Islam bangkit. Kiblat untuk umat Islam menunaikan solat iaitu menghadap ke Masjidil Haram. Ini ada satu nikmat besar bagi meneruskan legasi Nabi Ibrahim yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak makbulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan doa Nabi Ismail. Pasal apa? Daripada keturunan ni lah dapat turunnya Rasulullah SAW. Nampak? Dapat kitab yang dibaca, yang disebarkan, dapat Kaabah, dapat kiblat, seterusnya kiblat di Kaabah. Begitu juga apabila Allah SWT telah memilih Rasul akhir zaman daripada kalangan bangsa Arab, diutuskan baginda untuk menyempurnakan ajaran agama kepada umat Islam, dan ia merupakan salah satu nikmat terbesar yang telah dikurniakan. Nampak? Islam tu nikmat yang paling hebat, nikmat yang paling terbesar.
Maka Allah SWT telah memerintahkan kita untuk tetap berdiri teguh ke atas kiblat yang benar, yakni Kaabah, sehingga dia dapat menyempurnakan nikmatnya kepada kita dengan menunjukkan jalan yang lurus. Allah SWT juga telah mempersiapkan untuk kita setiap kebaikan dan kesempurnaan, seperti mana nikmat yang telah dia berikan dengan mengutuskan seorang Rasul. Nampak? Nikmat yang paling hebat, nikmat Islam. Kemudian dapat pula rahmat Allah Ta'ala dengan Rasulullah SAW. Kemudian dapat juga kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nikmat yang hebat yang Allah beri. Apakah tugas Rasul dalam ayat ini? Dibacakan ayat yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah, iaitu tilawah. Dalam ayat ini diceritakan, diringkaskan, dijelaskan, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan ke atas kamu ayat-ayat kami, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu tugas yang utama, ya, membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Nabi SAW berdakwah bukan hanya menggunakan perkataan sendiri saja, tetapi jika juga turut membacakan ayat-ayat Al-Quran. Begitulah juga jika kita berhendak, hendak berdakwah kepada orang lain, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran daripada mereka untuk mengajakkan, dibacakan kepada ayat Al-Quran kepada mereka untuk mengajak mereka beriman. Ini kerana ayat-ayat suci adalah ilmu pertama yang perlu dititik beratkan. Nabi pun dapat Iqra, ayat pertama baca Al-Quran. Cabaran menyebarkan Islam di Mekah dan Madinah amat besar, tetapi disebabkan Nabi SAW terus berjuang tanpa mengenal erti putus asa untuk Al-Quran, akhirnya hari ini kita beroleh nikmat membaca Al-Quran dengan selesa. Nampak? Cuba renung tuan-tuan, Quran yang Nabi perjuangkan. Nabi perjuangkan Quran dulu sampai berperang, sampai syahid, sampai macam-macam sahabat-sahabat. Akhirnya sekarang kita boleh baca di depan TV My Quran Time. Siap buat nota lagi. Ni. Hebat tak hebat? Nikmat yang kita dapat. Siap baca nota, siap ditafsirkan, siap diterjemahkan. Kena renung kita, kena renung kita nikmat Allah bagi kelebihan hadiah yang paling hebat. Menyucikan, yang kedua ayat ni menyucikan daripada syirik dan maksiat, yakni tazkiyah. Tadi yang pertama membacakan ayat-ayat Allah, iaitu tilawah. Tugas utama, tugas Rasulullah SAW dalam ayat ini. Pertama, tilawah, membacakan ayat-ayat Allah. Kedua, menyucikan daripada syirik dan maksiat, tazkiyah. Ini tugas Rasulullah SAW. Wa yuzakkikum, menyucikan kamu. Bila kita sentiasa mengulang membaca Al-Quran, lambat laun kita akan menjadi satu amalan. Kemudian dari situlah berlakunya tazkiyah. Bila baca selalu Al-Quran, dibacakan, diulang lagi, itulah salah satu penyucian diri kita. Bila masukkan dengan tazkiyah, iaitu menyucikan hati daripada syirik. Selagi hati tidak suci daripada syirik, syariat tidak akan dapat dijalankan dengan sempurna. Inilah yang dinamakan sebagai tazkiyah. Manakala sumber tazkiyah pula ialah daripada Al-Quran, maka disebabkan itulah pembacaan Al-Quran disebut terlebih dahulu berbanding dengan perkara yang lain. Nampak? Yang utama dibaca Quran. Kupasan ayat kita tengok dalam gambar rajah ni, Kalau kita mahukan manfaat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kita perlu bersabar dan mengerjakan solat. Kalau kita nak mahukan manfaat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama poin dalam ayat ini, kita perlu bersabar dan mengerjakan solat.
Yang kedua, jangan sekali-kali kita ambil ringan tentang solat kerana ia hadir dengan perjuangan. Dipesankan kita, poin yang kedua dalam ayat ni, jangan sekali-kali kita ambil ringan tentang solat kerana ia hadir dengan perjuangan. Yang ketiga, bahkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di dalam solat juga hadir bersama perjuangan. Nampak? 3 poin yang berkaitan waktu kita solat. Pertama, perlu bersabar dan kerjakan solat. Sabar ni bukan tak solat. Sabar ni cepat. Tahan kita dengan solat. Berdiri, bangun pagi, bangun subuh, bangun zuhur, bangun kita asar, tengah kerja, kita tetap dengan solat kita. Jangan kita ambil ringan tentang solat kerana hadir dalam perjuangan. Solat itu perjuangan. Kemudian yang ketiga, ayat Quran juga yang kita baca dalam solat juga hadir bersama dalam perjuangan. 3 kaitan Quran dalam solat. Sesungguhnya Allah SWT memberitahu bahawa Dia bersama dengan orang yang bersabar. Maka ia menjadi satu motivasi yang tinggi kepada kita. Walaupun kita sedang ditimpa kesusahan pada waktu itu, tetapi tetap bersabar, maka cubalah rasakan bahawa Allah ada bersama kita. Ketika itu kita akan beroleh pahala yang berterusan tanpa putus. Maksudnya, macam mana hebat cubaan kita, hebat ujian kita, kita masih lagi bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Conclusion atau resolusi ayat Al-Baqarah 146 hingga 153 diingatkan kita ada 4 poin yang diberikan di sini. Pertama, jangan menyembunyikan kebenaran. Setiap kebenaran kena pula daripada Al-Quran. Kita tak dibenarkan sembunyikan, keluarkan, membenarkan ayat tersebut. Yang kedua, cari ilmu tentang kebenaran ajaran Rasulullah SAW agar hilang keraguan. Maksudnya ilmu kena cari. Bila ada ilmu, kita tahu bab kebenaran ajaran pada Rasulullah SAW. Yang ketiga, jauhi membangkang, segera membuat kebaikan. Jangan dibangkang hukum Allah Ta'ala. Jauhkan. Jangan kita ingkar. Bila kita bangkang, kita ingkar, kita lawan, kita maksiat pula, kita zalim. Kita dianggap zalim. Dan akhir sekali, yang keempat, banyakkan ingat Allah untuk manfaat diri kita sendiri. Tuh, ya, ingat Allah Ta'ala. Setiap masa ada manfaatnya daripada mengingat yang lain. InsyaAllah. Takat tukut malam ni, mudah-mudahan kita dapat manfaat, dapat kita bekal sedikit, bawa jadi perisai kita untuk menghadap satu lagi ujian, ya, tengah menghadap ujian sekarang ni, ya. Mudah-mudahan hidup atau mati kita masih lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita jumpa esok, ya. Mudah-mudahan pengisian malam ni dapat kita bawa sebagai perisai, sebagai bekalan untuk kita ke jalan yang benar. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif an tuhimala dunya
تحسنا بالجبر وتصمنا بملكوت الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu suwa. Bismillah ma sya Allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa la alika wa alika wa ba'dika wa astata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba ila anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. A'udzu bika ni'matillahi tamah min syarri ma khalaq. Sallallahu ala sayyidina wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.